kita kita akan pergi kepada prinsip yang ke-7. Prinsip yang ke-7 yang saya rasa mungkin cukuplah kot untuk setengah jam ni, itu pun tak pasti boleh habis ke tidak, sebab perbincangan prinsip ke-7 ni agak panjang sikit lah. Okey, baik, tak apa. Prinsip yang ke-7 ni dia kata apa? Jangan menjadikan harta itu sebagai tuan. Maksudnya tuan-tuan, untuk kita nak cari harta tak salah. Tapi jangan seolah-olah harta itu jadi tuan. Bila tuan ni tuan-tuan fahamlah. Maknanya harta itu yang menentukan kehidupan kita. Kita nak pergi mengaji, pun terpaksa korbankan sebab apa? Sebab tuntutan cari harta. Kita nak pergi haji pun, sebab kita biasa dengar cerita ni. Dia dah dapat peluang untuk pergi haji, nama naik, giliran daripada tabung haji, tapi tolak tawaran itu, kerana tahun ni ada projek besar, dapat tender besar, jadi bimbang takut nanti tak boleh nak deliver tender ni, menyebabkan reputasi maka dia tangguhkan pergi haji, sedangkan nak dapatkan giliran haji dan sebagainya tadi bukan satu benda yang mudah. Jadi maknanya di sini menggambarkan seolah-olah apa tuan-tuan? Harta itu menjadi tuan. Harta yang menentukan corak hidup kita macam mana, ataupun apa yang kita nak buat, apa yang kita tak nak buat. Jadi harta dalam bab kewajipan ni tadi. Maka contohnya apa tuan-tuan? Maknanya urusan kewajipan dengan Allah pun kita tangguhkan. Semata-mata kerana apa? Memenuhi keperluan urusan harta ni tadi. Jadi itu yang dimaksudkan jangan menjadikan harta sebagai tuan. Dia kata, dia mulakan dengan statement yang agak ekstrim lah. Jangan menyembah harta. Iaitu menjadikannya sebagai tuan sehingga kita akan melakukan apa sahaja demi harta. Kita tidak lebih seumpama seorang hamba yang bertuankan harta sehingga apa sahaja yang dikehendaki ataupun dituntut oleh harta, maka kita akan taat. Rasulullah SAW pernah menerangkan sikap manusia yang menjadikan harta sebagai tuan dan dirinya sebagai hamba dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kata Nabi, ta'isa abdud dinar wad dirham. Celakalah hamba dinar dan dirham. Celakalah hamba dinar dan dirham. Okey. Hamba dinar dan dirham ini dapat dikenali melalui beberapa sikapnya. Seperti, yang pertama, dia menjadi amat gembira apabila menerima harta, tetapi sedih apabila harta itu hilang daripada tangan dia. Jadi maksudnya dia hanya gembira apabila dalam list account tu maksudnya hanya ada kredit saja. Debit, dia tak suka. Yang kedua, dia riang dan ceria sepanjang hari jika harga saham miliknya naik menjadi muram dan subur jika sahamnya turun harga. Jadi ini contoh yang dibuat. Sebagai contoh lah. Maksudnya kalau orang yang involved dalam urus niaga saham ni, bila saham naik seronok, bila saham tak naik moyok. Jadi begitu. Yang ketiga dia kata, jika sesuatu kerja itu menjanjikan ganjaran harta, di sebaliknya, maka dia akan melakukannya. Jika tidak ada ganjaran, maka dia tidak akan melakukannya. Jadi persoalan dia ialah kalau orang suruh minta buat satu benda, dia akan tanya dulu, berapa nak bayar? Hatta dalam urusan keagamaan sekalipun, maka akan tanya dulu, berapa nak bayar? Jadi dia akan gembira untuk buat kalau sekiranya mendatangkan pulangan kebenaran. Tetapi kalau tak ada pulangan kebenaran, maka dia tak rasa gembira untuk lakukan. Maka dia kata, itu adalah beberapa contoh macam mana kita nak memahami yang dikatakan hamba dinar dan dirham, hamba harta. Dan sebenarnya dia kata manusia melalui 4 tahap sebelum mereka mencapai kematangan dalam berinteraksi dengan harta. Ia seperti mana berikut. Tahap yang pertama dia kata, kehidupan ini adalah sama dengan harta. Maknanya hidup ini adalah cari harta. Maknanya dia dedikasikan hidup dia ni tadi untuk mencari harta. Yang mana dia kata objektif kehidupan adalah mencari harta semata-mata. Maka hampir semua aktiviti harian yang dilakukan adalah demi mencari harta. Ini adalah memang sifat lazim kebanyakan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 14 surah Ali Imran. Jadi maknanya tuan-tuan, memang maknanya Allah sebut begitu. Dalam manusia ni, dalam jiwa manusia ini memang sudah ada kecenderungan kepada harta itu.
Apa dia? Iaitulah kata Allah, ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dan dihiaskan dan dijadikan indah. Jadi maksudnya apa tu? Bila kata zuyyina ni maksudnya dijadikan, makna ini adalah perhias. Makna manusia akan tengok dia sebagai cantik dan indah. Jadi maksudnya tuan-tuan, dalam fitrah jiwa manusia ni memang Allah telah masukkan apa? Pandangan yang sangat, kita kata, maknanya menarik kepada perkara-perkara yang Allah sebutkan di sini. Apa dia? Hubbus syahawati minan nisa. Ya, keinginan mereka kepada benda-benda yang diingini oleh nafsu, kesukaan mereka kepada benda yang diingini oleh nafsu. Apa dia? Minan nisa, perempuan. Wal banin, anak pinak. Wal qanatiril muqantara, harta benda yang bertimbun-timbun. Minad dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Wal khaylil musawwamah, kuda peliharaan yang terlatih. Al khaylil musawwamah ni tuan, sebab orang dulu kenderaan utama dia adalah kuda. Jadi mereka ni akan cari kuda-kuda daripada bakar yang baik, yang larinya laju. Sebab boleh digunakan untuk pergerakan yang pantas. Boleh bawa barang-barang dagangan dan sebagainya. Jadi kalau dalam qiyas kehidupan zaman kita hari ini, kenderaan lah kereta. Kita nak kereta yang bagus-bagus tuan-tuan, ya, kereta yang laju, kereta yang macam-macam lah. Kita sanggup bayar harga yang ratusan ribu, jutaan mungkin, ya, sampai ke juta harga. Kenapa? Kerana prestasi enjin dan sebagainya. Jadi kalau orang dulu, kata Allah, dia suka kepada al-khailil musawwamah, ya. Maknanya kuda-kuda yang terlatih daripada bakar-bakar yang baik dan sebagainya. Okey, wal an'am, binatang ternakan, wal harth, dan juga tanam-tanaman. Ini kebun-kebun yang kita tanam dengan tumbuhan-tumbuhan yang baik ini tadi. Dzalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah, semua itu adalah kesenangan hidup di dunia, perhiasan hidup di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, tapi ingatlah pada sisi Allah itu ada sebaik-baik tempat kembali, iaitulah syurga. Jadi maknanya kata Allah sebut pada kita tuan-tuan, semua benda-benda ni tadi dia adalah perhiasan. Perhiasan hidup kita. Kita rasa cantik bila kita ada benda-benda yang disebutkan tadi itu. Ya, adanya isteri, anak pinak, harta yang banyak, kenderaan yang baik, binatang ternakan, dan juga tanam-tanaman. Jadi kalau kita ada semua ni, kita rasa betul semua kita tengok, kita nampak cantik semua ni. Kita nampak menarik semua ni. Jadi itu adalah fitrah. Kerana Allah telah masukkan, tanamkan dalam jiwa kita, dalam fitrah hidup kita. Ya. Jadi sebab itu Islam tidak menganggap semua ini tak baik. Cuma Islam ada peraturan dia. Nak cari, contohnya, kamu suka kepada perempuan, maka apa jalan dia? Jalan dia perkahwinan. Kamu suka kepada anak-anak, ya, kamu maknanya dengan berkahwin akan lahirnya anak-anak, maka kamu tunaikanlah tanggungjawab kepada anak-anak. Begitu juga dengan harta. Harta ini suatu benda yang menarik untuk kamu. Dia perhiasan bagi kehidupan kamu, akan melengkapkan kehidupan kamu, tapi carilah dengan jalan yang diajar oleh syarak. Kenderaan juga sama. Ya, al-an'am, binatang ternakan sama. Kamu rasa seronok bila ada binatang ternakan, tapi tunaikanlah zakat dia. Wal harth, tanam-tanaman sama juga. Bila kamu tanam, sebahagian daripada tanaman-tanaman itu bila melibatkan tanaman untuk makanan asasi, maka bila sampai masa kena bayar zakat. Jadi begitulah konsep dia. Islam mengatakan ini adalah sesuatu yang akan memperelokkan kehidupan kamu, dan ya, kamu akan dapat mencapai kesempurnaan hidup ini tadi apabila kamu mengendalikan perkara-perkara ini mengikut peraturan syarak. Okey. Okay, so itu adalah yang pertama, kehidupannya adalah harta. Jadi maknanya memang, tapi cuma dia nak sebut di sini, benda tu tak pelik sebab memang fitrah manusia suka kepada harta. Pada tahap yang kedua, kehidupan itu adalah equal, sama dengan apa? Menggandakan harta, untuk memperbanyakkan harta. Yang dia fikir, macam mana nak tambah harta? Okay? Apabila sudah memegang harta, manusia ingin memperbanyakkannya.
Pada tahap ini, dia kata seseorang itu akan melakukan apa sahaja untuk mengurangkan kos kehidupan demi untuk memperbanyakkan hartanya. Sanggup berjimat-cermat. Kenapa? Nak beli rumah kedua. Okay? Sanggup berjimat cermat kerana nak beli tanah. Walaupun dia dah ada rumah tapi nak beli tanah kebun, nak beli itu. Maknanya dia akan reducekan kos kehidupan untuk memperbanyakkan harta. Dia sanggup tinggal di pondok buruk demi menyewakan rumah yang dimiliki. Ini contoh-contoh yang disebutkan oleh pengarah. Dia sanggup naik kereta kecil demi untuk menjimatkan kos petrol. Dia sanggup tidur malam tanpa memasang kipas untuk kurangkan bil elektrik. Jadi maknanya tuan-tuan, dia sanggup buat apa sahaja. Kenapa nak jimat kos hidup supaya dia boleh tambah harta dia lagi. Tahap kedua ini adalah lanjutan daripada tahap pertama. Ini kerana kebanyakan manusia apabila sudah memegang harta, maka timbul keinginan untuk memegang lebih banyak lagi harta. Dan perkara ini bukanlah pelik kerana Rasulullah SAW pernah menerangkan tentang hakikat ini dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi, "Lau kana libni Adam wadiyan mimman labtagha thalitha wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Kata Nabi, kalau sekiranya seseorang manusia itu, seseorang anak Adam, maknanya seorang manusia itu memiliki wadiyan mimman, dua wadi daripada harta. Wadi ini tuan-tuan, oasis. Maksudnya dia ada dua tempat tinggi, di celah-celah tu. Maksudnya Nabi kata kalau dia ada dua oasis ni yang penuh dengan harta, la batagha thalitha, nescaya dia tetap mengharapkan yang ketiga. Jadi maksudnya Nabi nak kata di sini manusia ni tak pernah berhenti daripada mengharapkan harta bertambah. Kalau dia ada dua wadi, dua oasis yang penuh dengan harta sekalipun, dia tetap mengharapkan yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibn Adam, tapi cumanya Nabi kata, ingatlah tidaklah setiap rongga pada tubuh anak Adam itu melainkan diseliputi tanah. Dia bahasa mudahnya tuan-tuan. Nabi nak kata di sini, wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab. Maksudnya manusia ni dia hanya akan berhenti daripada mengharapkan pertambahan harta yang dia miliki itu apabila tanah masuk ke dalam tubuhnya. Jauf ni rongga, tuan-tuan. Kalau kita dari segi makna bahasa lah rongga. Masuk rongga tubuh. Kerana dalam satu riwayat lain tu, tuan-tuan, ada juga yang menyebut Nabi berkata hingga tanah masuk mulut dia. Okay. Apa maksud itu? Maksudnya bila dia masuk dalam kubur lah. Jadi manusia ni bila dia mati saja, barulah dia berhenti daripada mengharapkan harta yang semakin bertambah. Jadi maksudnya pengharapan bahawa untuk menambahkan harta itu akan sentiasa ada dalam diri manusia. Okay. Jadi itu adalah tahap yang kedua, tuan-tuan. Ya. Hidup hanya mencari penambahan harta. Manakala tahap yang ketiga, tuan-tuan. Ya, tahap yang ketiga iaitulah harta adalah sama dengan kehidupan. Maksudnya dia cari harta ni untuk apa? Untuk facilitate, untuk mempermudahkan kehidupan dia. Dia bukan lagi macam tadi tu, tuan-tuan, sanggup jimat harta, sanggup jimat kos kerana nak cari harta lebih. Ya, dia boleh cari rumah yang lebih luas untuk dia dan anak-anak. Tapi dia tak. Sebab apa? Dia sanggup sewakan rumah dia yang luas tadi tu, pergi menyewa rumah yang lebih kecil kerana hasil sewa tadi tu boleh digunakan untuk menggandakan harta. Tapi bila sampai kepada satu tahap kematangan yang lebih baik, yang lebih tinggi, maka dia rasakan buat apalah aku bersusah payah. Sedangkan harta yang aku cari ini untuk aku rasa nikmatnya semasa hidup. Jadi sebab itulah orang yang bila dia sedar, maka dia rasa apa yang dia kerjakan, apa yang dia kerja tadi itu ada masanya dia kena gunakan untuk kehidupan. Jadi pada tahap ketiga ni ialah tahap dia kata akil baligh lah. Bukan akil baligh 15 tahun ni, tuan-tuan. Akil baligh ni maksudnya apa? Akal dia sudah boleh digunakan dengan cara yang waras. Seseorang itu mula sedar bahawa peranan harta adalah untuk memudahkan kehidupan dan bukan menyusahkan. Tuan-tuan, ada orang yang dia mampu bayar tol. Ya, mampu menggunakan jalan tol yang lebih kita katakan lancar perjalanannya, tak jam. Tapi kerana nak jimat tak mau bayar tol. Sanggup bersesak-sesak dalam jalan biasa demi untuk tidak membayar tol. Padahal dia mampu, harta yang dia ada cukup.
Jadi orang yang tak matang, dia akan fikir macam tadilah. Kononnya atas alasan berjimat, tapi banyak masa dihabiskan atas jalan kerana tak nak bayar tol. Tapi ada orang yang bila dia sedar, dia mampu bayar tol, pendapatan dia cukup dan sebagainya, maka dia kata apa salahnya bayar tol untuk mendapat keselesaan. Begitulah juga dengan rumah, dengan kereta dan sebagainya. Maka dia mula mengubah cara hidupnya. Dia berpindah ke rumah yang lebih selesa, membeli kereta saiz yang sesuai dengan kemampuannya demi keselamatan, dan dia juga mungkin menggunakan peralatan-peralatan di rumah yang lebih memberikan keselesaan, aircon dan sebagainya. Pada waktu yang sama dia juga mula membayar zakat harta dan bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang manusia yang berada pada tahap ini dengan firman-Nya dalam suratul Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah Allah kurniakan kepadamu itu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia. Jadi tuan-tuan, kita cari harta banyak mana sekalipun, manakala kita meletakkan target nak kumpul, kita katakan mungkin lepas daripada dapat first 1 million, barulah kita rasa barulah aku nak enjoy dengan kehidupan. Tak boleh tuan-tuan. Selagi mana kita ada, maknanya melebihi daripada ini, maknanya kalau selagi mana kita mampu, gunakanlah untuk kehidupan. Sebab kalau kita katakan kita nak enjoy after achieve first 1 million, tuan-tuan, adakah kita yakin selepas daripada kita achieve 1 million tu kita boleh hidup lagi 5 tahun, 6 tahun? Sebab manusia ni kalau dia sedar bahawa kehidupan dia boleh berakhir pada bila-bila masa, maka pada waktu itu tuan-tuan dia akan mencapai ke tahap kematangan ni tadi, bahawa apa yang dia ada pada hari ini, dia akan manfaatkan untuk memberi keselesaan kepada hidup. Bukan bermaksud kita tak fikir masa hadapan. Tapi ini adalah apabila manusia sanggup bersusah payah hidup sekarang kerana semata-mata mengatakan bahawa dia hanya akan boleh hidup bahagia bila harta tu berjaya dikumpul pada jumlah-jumlah tertentu, tahap tertentu, maka dia kata pada waktu itu barulah boleh untuk dia nak menikmati kemudahan dalam hidup kita. Itu adalah persepsi yang tuan-tuan. Lepas tu kadang-kadang kita kata apa? Maka akhirnya bila kita berjaya kumpul dengan jumlah yang banyak yang kita harapkan itu tadi, tiba-tiba Allah tarik nyawa kita, ataupun kita kata ajal kita sudah tiba, maka siapa yang akan dapat nikmat daripada harta itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah waris yang ditinggalkan. Waris ditinggalkan. Jadi maksudnya itu yang dikatakan kalau kita nak berbalik kepada ayat yang Allah kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan apa nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu itu, maka kamu kena hadis, itu zahirkan, ceritakan. Maka salah satu daripada bentuk hadis zahirkan itu ialah kita manfaatkan untuk hidup kita. Maka pada hari ini kalau kita mampu hidup dalam rumah yang selesa, apa salahnya dengan kemampuan yang kita ada. Okey tuan-tuan, dia ada satu muka surat 36 ini yang dia petik daripada pandangan scholar daripada barat dengan teksnya dalam bahasa Inggeris. Saya nak baca ni sebab kita pun dah cukup masa 12.32 sebenarnya. Jadi saya nak habiskan tahap yang keempat. Kerana kita masih lagi prinsip yang ketujuh ini. Jadi supaya kita pertemuan yang akan datang kita mulakan dengan prinsip ke-8 ya. Jadi saya nak habiskan tahap keempat ni tuan-tuan. Mungkin 2-3 minit saja lagi insya-Allah ya. Okey baik. Okay, tahap yang ketiga ni tuan-tuan fahamlah. Jadi maksudnya dia nak sebut tadi, tahap pertama hidup adalah plus harta. Mana dedicate harta saja. Dedicate hidup dia untuk harta. Yang kedua pula, tahap yang kedua bila dia dah nampak harta, dia akan sentiasa fikir untuk tambah harta. Dan tahap yang ketiga ni bila dia sedikit matang tentang harta, maka akhirnya dia akan menikmati kehidupan dia dengan harta yang dia ada. Dia akan maknanya menggunakan harta itu untuk berkhidmat kepada dia. Untuk berkhidmat kepada dia. Dan tahap yang keempat ni dia kata harta adalah kehidupan untuk semua orang. Maknanya ini pada satu tahap yang ideal lah tuan-tuan. Iaitulah apa? Dia buat itu bukan hanya semata-mata untuk diri dia, tapi apa yang dia usahakan itu adalah untuk dikongsi dengan orang lain. Yang dia kata seseorang akan mencapai tahap kematangan apabila dia sedar bahawa harta bukanlah untuk memudahkan kehidupan dirinya sahaja, tetapi turut merangkumi kehidupan orang ramai. Maka pada tahap ini dia akan mula sedekahkan sebahagian besar hartanya demi untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Bahkan dia berusaha lebih keras untuk memperbanyakkan harta agar dia dapat memudahkan kehidupan orang lain yang lebih ramai jumlahnya
dan dia juga akan amat berhati-hati ke mana hartanya dibelanjakan agar ia tidak menjadi sumber kerosakan bagi manusia dan alam. Jadi tuan-tuan, ini tahap yang ideal. Apabila manusia dia berfikir bahawa bila dia mencari harta bukan hanya sekadar untuk dikumpul bagi diri dia, untuk dimanfaatkan oleh diri dia, tetapi oleh manusia secara keseluruhan. Ini yang dipanggilkan tahap macam hari inilah tuan-tuan, orang buat bisnes dia panggil social business. Dia bukan hanya nak berniaga, tapi dia nak berniaga tadi itu dia maknanya dia tahu masyarakat perlu sesuatu. Ini peluang bisnes untuk dia. Tetapi bila dia buat bisnes tadi, bukan profit itu menjadi target utama dia, tapi dia juga buat bisnes itu sebagai satu proses untuk memberi kebaikan, memberi perkhidmatan kepada masyarakat, ya. Dalam masa yang sama dia juga maknanya dari segi kos dan sebagainya itu satu keperluan dalam dunia bisnes lah. Jadi maksudnya dia buat itu bukan dia punya profit margin itu menjadi fokus, tetapi bagaimana dia nak serve society tadi itu, berkhidmat kepada masyarakat, itu adalah lebih menjadi keutamaan kepada dia. Jadi kalau ada keuntungan pun kadang-kadang keuntungan itu dikongsi juga bersama dengan masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang ciri-ciri orang yang berada pada tahap ini, iaitulah seperti mana firman-Nya dalam ayat yang 77 suratul Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah, maknanya berbuat baik ini kepada siapa? Kepada sesama manusia, kepada sesama hamba-hamba Allah. Kama ahsanallahu ilaika, seperti mana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi macam mana Allah kurniakan, tuan-tuan, Allah beri rezeki kepada kita, harta yang banyak, tetapi dalam masa yang sama kita sedar bahawa bila Allah beri dengan mudah untuk kita, maka kita juga akan kongsi kepada orang lain juga. Jadi maksudnya itulah tuan-tuan, kalau kita tengok prinsip hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan manusia ni, dia 3 dimensi yang ada perkaitan. Kalau kita pemurah dengan manusia, Allah juga pemurah dengan kita. Jadi sebagai tanda menghargai pemurahnya Allah kepada kita, maka kita juga akan menjadi pemurah kepada orang lain. Jadi ini maksud di sebalik wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Sebab tuan-tuan, hari ini ada orang buat bisnes, tapi bisnes itu mendatangkan side effect kepada alam sekitar. Jadi itu kita kena sedar. Jadi sebab itu hari ini tuan-tuan, kita kata masyarakat sudah sedar tentang keperluan untuk kita menjaga alam sekitar. Sebab itu kalau kita tengok social responsibility itu satu konsep yang semakin mendapat perhatian dalam dunia bisnes pada hari ini. Macam kalau kita tengok, saya tengok kalau dalam accounting report, tuan-tuan, pada hari ini juga ada di sebalik daripada fact and figures sahaja dimasukkan dalam report itu. Saya kalau tak silap, saya ada juga dimasukkan elemen kesan daripada ataupun contribution sumbangan business entity tersebut kepada masyarakat, kepada sosial dan sebagainya lah. Even dari segi aspek kita panggil green, kehijauan, penjagaan alam sekitar dan sebagainya, itu juga satu elemen penting untuk dimasukkan dalam laporan. Maknanya bukan kita hanya melaporkan tentang profit and loss yang kita perolehi, tapi kita juga perlu laporkan apa contribution kita kepada masyarakat, sumbangan kepada masyarakat. Jadi maksudnya apa, tuan-tuan? Itu adalah satu aspek yang sangat penting untuk kita sama-sama sedari, dan itulah konsep yang dituntut oleh agama. Kita boleh buat perniagaan apa yang kita nak buat, tapi ingat, jangan sampai perniagaan itu mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Carilah kekayaan, tapi jangan sampai memudaratkan orang lain. Jadi Allah kata, wala tabghil fasada fil ard. Sebab apa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka ataupun Allah benci kepada orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi tuan-tuan, itu adalah prinsip yang ketujuh daripada bab yang pertama, iaitu mencari harta ni tadi. Prinsip yang ketujuh ini, pengarang menceritakan kepada kita, jangan jadikan harta sebagai tuan. Jangan jadikan harta sebagai tuan. Ada tahap ni, ada 4 tahap yang dibincangkan di situ. Dia berkait dengan kematangan, bagaimana kita dapat menyedari tentang fungsi harta dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kerana manusia telah dibekalkan dengan fitrah, bahawa harta ini adalah satu benda yang dilihat sebagai indah.
harta ini menjadi sebahagian daripada perhiasan kehidupan. InsyaAllah tuan-tuan, kita tanda di sini dahulu. Ini 0.1. Jadi insyaAllah kita sambung pertemuan yang akan datang. Okey, baik. Saya rasa ada soalan yang di-type di sini. Okey, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya kita membantu saudara untuk memperbaiki keuangan beberapa kali, tetapi masih berada di tahap yang sama, kita terfikir yang dia tidak cukup berusaha. Minta penjelasan isu ini dengan firman Allah yang menjadikan setengah miskin dan setengah yang lain itu kaya. Okey, baik. Yang dikatakan tadi itu, bila kata ayat itu menyebut tentang Allah menjadikan manusia itu beberapa darjat, bukan bermaksud kedudukan seseorang pada darjat itu stagnan. Tapi Allah mengatakan bahawa dalam penyusunan hidup itu, maknanya kita kata dia bukan, maknanya seorang itu bila dia miskin, dia tak akan pergi kepada kaya dah. Boleh jadi. Daripada miskin dia boleh berubah menjadi kaya, bahkan daripada kaya boleh berubah menjadi miskin. Jadi, cumanya dalam ayat yang kita bacakan itu, yang Allah kata, وَجَعَلَكُمْ سُخْرِيَّةً tadi itu. Ya? Maknanya, Allah jadikan, نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّةً. Jadi maknanya, Allah bukan Allah katakan, maknanya Allah ciptakan layer tadi itu ataupun yang kita katakan strata tadi, tahap tadi itu, bukan bermaksud kita kata, tapi Allah nak nyatakan bahawa akan ada orang yang duduk pada strata atas, tahap atas, dan ada yang akan duduk pada tahap bawah. Tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan. Jadi bermaksud di situ bahawa kalau kita naik di atas, kita membantu yang di bawah. Yang di bawah pula dia bekerja, maka salah satu sumbangan dia juga mempermudahkan yang di atas. Jadi sebab itulah konsep dipanggil at-takaful al-ijtimai. Ya, maknanya tak tahulah, mungkin istilah saya gunakan itu betul, mana social complementary ini tadi, saling melengkapi antara satu sama lain. Yang di atas, ingat, dia perlu kepada yang di bawah. Sebab apa? Yang di bawah ini boleh berkhidmat untuk dia. Tapi dalam masa yang sama, dia juga kena membantu mereka kerana mereka memerlukan. Yang di bawah juga sama. Dia kena tahu bahawa dia ada hak kepada golongan yang di atas. Maksudnya tadi, kalau dia termasuk dalam kelompok yang berhak untuk menerima bantuan zakat sebagai contohnya, maka yang di atas tadi wajib untuk membantu yang di bawah dengan memberikan zakat. Kalau tidak diberikan zakat pun paling kurang diberikan sedekah. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Maknanya di sini kita kata Allah menyatakan yang dikatakan tadi itu bukan bermaksud kita kata hidup seseorang itu bila berada pada satu tahap yang Allah kata darajat itu tadi bermaksud kekallah dia di situ, tidak. Okay. Cumanya isu yang dibangkitkan oleh rakan kita, sahabat kita sini Encik Mazlan, iaitulah bantu beberapa kali tapi nampaknya macam tak berubah. Okay. Jadi bagi saya mungkin itu strategi lah, strategi kita gunakan. Contohnya adakah kita bantu tu setiap kali kita nak bantu kita bagi cash dekat dia. Tidak semestinya. Kita kata okey, contoh kita boleh menggunakan dia bantuan ni selalu orang gunakan analogi bantu dengan ikan ataupun bantu dengan joran. Jadi macam kita tengok okey, ada anak-anak dia yang kita kata ada potensi untuk berjaya dalam pendidikan. So kita kata okey, kali ni saya tak boleh bantu dalam bentuk bagi duit cash. Jadi saya nak bantu dalam bentuk yuran mengaji. Jadi carilah contohnya dia dapat result SPM yang baik. Kita pun kata dekat dia. Sebab apa nanti? Sebab kalau kita kata kita terlalu semua bantuan tu kita beri dalam bentuk cash, maka dia akan menganggap setiap kali dia perlukan akan ada orang bagi bantuan cash. Tapi mungkin kita kata dekat dia, okey, anak ni nampaknya ada potensi untuk sambung belajar. Kelayakan dia ni boleh, okey gini, kali ni saya nak bantu dengan bayar yuran. Cari tempat yang sesuai untuk dia belajar, sesuai dengan minat dia, okey saya akan bayar yuran dia. Jadi bermaksud kita bukan dalam setiap masa kita beri bantuan dalam bentuk quote and quote ikan ni tadi. Mungkin kita boleh bantu dalam bentuk joran. Mana kita beri sesuatu yang mana boleh mendidik dia dengan yang akhirnya boleh membawa kepada berdikari ni tadi. Sebab contohnya macam kita nak bantu dia, tolong dia cari kerja. Kita ada peluang contoh kawan-kawan yang offer kerja yang mungkin sesuai dengan kemampuan dan kelayakan dia ada, okay, kita offer kepada dia.
Jadi kalau setiap kali kita beri dengan bantuan cash, dia kecuali kalau zakat lah, zakat ni dia mesti diberi dalam bentuk yang ni. Zakat kita tak boleh convert sendiri, kita tak boleh convert. Zakat tu contohnya kita tak nak bagi cash, kita nak beri dalam bentuk makanan, tak boleh. Zakat ni kalau zakat harta maka kena beri dengan bentuk cash lah. Tapi cuma kita kata tadi itulah dalam bentuk sedekah yang kita nak beri kepada dia dan sebagainya. Ataupun dalam harta zakat tu pun. Zakat kita boleh beri cash kepada dia ataupun kita boleh ambil cash tu bayar yuran anak dia. Jadi kita kena strategize lah dari segi cara untuk kita nak membantu orang yang miskin ni tadi itulah supaya dia boleh keluar daripada kemiskinan. Okey, soalan yang seterusnya Tuan Haji Fuad. Okey, Ustaz, dalam ayat Zukhruf 43. Zukhruf 43. Ayat tadilah ayat yang kita baca tadi. Ayat 32 sebenarnya. Surah Zukhruf adalah surah yang ke-43, ayatnya adalah 32. Yang mana nahnu qasamna bainahum ma'ki. Dia kata, kata Tuan Haji seolah-olah qada dan qadar kita telah menetapkan kaya atau miskin seseorang. Walaupun sekuat mana usaha kita, maka nasib tidak akan berubah. Apakah benar pandangan ini? Jadi, pandangan itu macam saya sebutkan tadilah. Sebentar tadi, persoalan yang daripada saudara Mazlan tadi. Bila kata Allah sebut darajat, ni bukan bermaksud setiap orang yang ada pada setiap darajat itu dia akan stagnan di situ. Tidak. Tapi Allah kata, dalam hidup manusia ni memang akan ada begitu. Susun aturnya begitu. Ada masa manusia daripada bawah dia boleh naik atas, daripada atas dia boleh turun ke bawah. Kalau dalam ilmu sosiologi itu kita sebut social mobility lah. Maknanya pergerakan. Pergerakan ni dia boleh berlaku intergeneration, intrageneration dan sebagainya. Jadi miskin dan kaya ni dia boleh berubah. Tetapi ingat bahawa dalam kehidupan ni dia ada penyusunan begitu. Ada kayanya, ada sederhananya, ada miskinnya. Allah susun begitu supaya apa? Supaya boleh saling melengkapi di antara satu sama lain. Tapi adakah seseorang itu bila dia kekal kaya, maka dia akan jadi terus menerus kaya? Tidak semestinya. Adakah seseorang itu bila dia miskin, maka dia akan kekal miskin selama-lamanya? Tidak. Okey, dia akan ada, boleh berlaku perubahan-perubahan berdasarkan kepada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sebut juga dalam ayat yang lain, Allah kata Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi ayat itu memberi penjelasan bahawa boleh berubah. Maknanya seseorang daripada, kita katakan daripada tingkat kemiskinan, daripada level miskin, dia boleh berubah menjadi level sederhana, ataupun dia boleh berubah menjadi level kaya. Dia belajar sebagai contohnya tuan-tuan. Bapa dia mungkin kita kata miskin, tapi dia belajar dengan baik, mendapat kelulusan yang baik dan akhirnya dia mendapat pekerjaan yang baik, dia boleh berubah diri dia dan kemudian dia juga dalam masa yang sama mungkin dia juga akan mengubah kehidupan ibu bapa dia. Jadi perubahan itu boleh berlaku, tapi cuma ayat ini nak explain kepada kita tentang konsep penyusunan tadi itu. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin, itu adalah keperluan dalam hidup manusia. Okey, saya rasa mungkin itu saja soalan yang ditanya kepada kita. Okey, kita masih lagi dalam perbincangan tentang fik mencari harta ni tadi tu kan. Okey, terima kasih kepada semua. Perbincangan kita ini daripada yang saya katakanlah pengarang telah membawa itu yang menyebabkan saya tertarik dengan kandungan kitab ini yang saya rasa wajar untuk sama-sama kita bincang. Walaupun setengah orang dia kata nak panggil kitab macam mana pengarang dia bukan dalam bidang agama dan sebagainya. Tapi saya rasa konsep yang beliau utarakan ini adalah sangat baik untuk kita fahami bersama, untuk kita sama-sama bina satu persepsi yang betul terhadap harta. Kerana urusan harta ni tuan-tuan adalah part and parcel of our life lah. Dia sebahagian daripada kehidupan kita. Kita tak boleh lari. Celik mata je kita tentu mesti ada interaksi kita dengan harta. Dalam apa juga bentuk, salah satu daripada 6 bentuk yang dibincangkan dalam buku ataupun kitab kita ni memang ada. Sama ada urusan jual belinya, urusan mencarinya, urusan menyimpan, berhutang dan sebagainya. Jadi sebab itu perlu untuk kita bincang bersama supaya ia menjadi satu peringatan yang baik untuk terutama diri saya dan juga untuk kita bersama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu yang dapat kita kongsi pada pertemuan kali ini. Insya-Allah kita akan sambung beberapa
pertemuan lagi masih ada. Harap-harapnya tuan-tuan kalau tak boleh kita tamatkan kitab ini pun sekurang-kurangnya ya apa nama tu kita katakan 50% daripada kandungan ini boleh kita selesaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Wali. Terima kasih Ustaz.